Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Kita jumpa lagi dalam Mahir Syahadah. Untuk episod kali ini, macam biasa kita akan berkongsi dalam segmen tazkirah. Kemudian kita ada segmen isu viral sana sini, kita ambil ibrah dan kita akan bersama dengan tokoh, dengan panel yang boleh berkongsi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dalam bersama tokoh. Dan insya-Allah pada segmen yang terakhir kita akan melayan, tanya je apa, kita akan layan, kita akan bincang apa persoalan dan apa penyelesaian yang kita boleh ambil manfaat. InsyaAllah, santai-santai tak apa, janji kita makin pandai. Mahir Syahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmen tazkirah kita untuk kali ini, sebenarnya kita dah berada di bulan Zulhijjah. Biasanya bulan Zulhijjah kita ingat raya haji lah. Tetapi penghujung selepas daripada raya, ada satu lagi, kalau dalam masyarakat kita kata sambutan budaya kita, Ma'al Hijrah, ataupun menyambut tahun baru, kedatangan Muharram. Jadi untuk kali ini, bila bercakap pasal Ma'al Hijrah ni, kita nak bercakap tentang azam. Ramai juga orang bila tahun baru ada azam. Tahun baru ada azam, tapi azam 2-3 tahun lepas belum tercapai. Ni masalah ni. Sebab kita nak kena faham, bila kita cakap azam ni sebenarnya niat. Kalau 7 sikap orang-orang yang cemerlang, ya, ada 7 habits. Dia kata mulakan dengan penghujung. Maknanya put the end first. Put the end first thing. Jadi kita mulakan sebenarnya dengan apa yang kita nak capai, kita mulakan dengan niat. Itu maksud niat sebenarnya. Kita start dengan jelas, clear niat kita. So azam ni dia tak boleh main pakai aku rasa aku nak jadi gini. Biasanya kalau tahun baru biasa tahun baru Masihi kita ni, ramailah orang yang pasang azam nak kurus. Itu azam paling popular lah, azam nak kurus. Bila masuk tahun 6 bulan ke-6 bulan ke-7, takut makin bertambah. Tak pernah lagi lah, makin kurus tu pasal tunggu tahun depan pula buat azam tahun baru pula. Tapi kita ni kalau boleh, kita nak faham azam dia adalah niat, dia bukan angan-angan. Azam ni dia mesti ada syarat sah dia. Macam niat lah. Kalau kita masih duduk pakai seluar pendek, masih tak ada wuduk, lepas tu tiba-tiba usolli fardhu zuhri, tak boleh. Dia walaupun niat baru, tapi niat tu dia dah start langkah pertama sebenarnya. So azam, bila kita nak azam, kita kata kita nak niat nak jadi kurus tahun ni. Contoh, tahun 1444, kita nak jadi kurus. Berapa target kita? Nak turun supaya jadi ideal BMI. Ni nampak cerdik sikit. Jangan main kata nak kurus je. Dia kena ada ukuran dia. Dan kita dah start ada jadual dah start ada perancangan, dah buat dah jadual tu, baru kita azam. Nak makan macam mana, nak kurangkan keluar pergi minum teh ke apa ke, itu dah kena ada dah kena set dulu, barulah kita kata itu azam. Kalau tidak, angan-angan. Kalau tak ada perancangan lah. Sebab itu bila nak buat satu-satu benda, nak berazam ni, kita kena faham azam ni sendiri tu dah dapat pahala dah. Nabi kata kalau orang berniat nak buat baik tapi dia tak termampu ataupun tak sempat nak buat benda baik tu, itu dah dikira satu pahala. Tapi kalau kita niat angan-angan, tu tak jadi niat lah. Angan-angan tak jadi niat. Azam, aku nak jadi kaya tahun ni. Lepas tu tak ada perancangan apa pun. Sebab itu kalau betul-betul kita mestilah ada perancangan strategik kita. Dah ada susunan apa tindakan-tindakan kita sepanjang tahun. Sebab azam ni azam tahun. Kalau azam mingguan lain. Azam mingguan kita buat jadual, plan of action kita untuk 1 minggu. Tapi kalau azam tahunan, kita kena ada bulan berapa nak stop apa, nak start sikit-sikit, nak kurangkan. Jangan kalau buat mengejut pun, ni yang ramai orang gagal. Bila nak buat apa-apa, buat terus drastik.
Lepas 2-3 hari dah tak sabar dah. Mula patah balik. Ini kadang-kadang kegagalan azam kita. Betul ramai. Sebenarnya bila cakap pasal azam, 3-4 tahun lepas, tahun ni masih lagi duk ulang azam yang sama. Lepas tu tak selesai-selesai. Duduk sangkut dekat azam. Ya. Tapi kejayaannya tidak tercapai ataupun dia tidak menjadi amalan. So, mungkinlah kita boleh share bila Rasulullah sebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita niat nak buat apa-apa tu, itu permulaan, dan kesudahan kita nanti kita akan dapat apa yang kita niat. Kalau kita niat main-main, ya, kita azam main-main, penghujung dia main-main lah sebenarnya. Ya. Kalau kita niat tak ada perancangan, akhirnya penghujung kita tak ada kesudahan, tak ada hasil. Sebab itu ada satu kita panggil akronim yang dibuat untuk kita jadi tips dalam menentukan azam kita. Dia panggil SMART. SMART, azam mestilah SMART. S, specific. Ya. Jangan aku tahun ni aku nak jadi kaya. Tak jadi. Azam tu tak jadi. Mulai tahun ni, ya, tak beberapa hari lagi masuk tahun baru, aku nak capai pendapatan contohnya 10,000 sebulan. Selama ni aku cuma gaji 5,000 sebulan. Ya, itu pun tinggi sangat tu. Ya, kalau berganda sangat, kita maknanya tindakan kita kena tindakan yang berganda jugalah. Sebab itu dia spesifik, baru kita boleh measurable. Ya, spesifik, kita tahu apa nak capai. Jangan banyak sangat. Azam tahun ni 1, 2 cukup. Ya, kalau banyak sangat lagi susah nak capai. Satu, nak pertingkatkan pendapatan, contoh ya, ataupun nak turunkan berat badan, ya, mana-manalah, tapi spesifik. Jangan main aku harap tahun baru ni aku nak jadi lebih sihat. Dia umum, dia tak spesifik. So bila spesifik baru kita ada ukuran, ya. Aku nak turunkan berat badan. Sekarang berat badan 90 kg, nak turunkan 80 pada Disember. 80 pada Disember. Maknanya 1 kilo sebulan. Ya? Itu measurement kita. Maknanya kita boleh ukur lah. Masuk habis bulan-bulan Muharram, kita tengok, oh okey, kita dah naik. Dia punya graf BMI kita tu dah makin bagus. Pasal kita punya berat badan dah makin turun. 1 kilo turun. Ya? Memang tak nampak ketara. Tapi perjalanan kita tu ada stage-stage yang kita dah aturkan, yang kita boleh capai, dan kita boleh endorse lah pencapaian kita. Azam kita dah tercapai. Walaupun azam 1 tahun, tapi Januari dah capai. Progress. Measurable. Specific, measurable, achievable. Berat badan 90 kg. Aku nak tahun ni aku nak turun jadi 55. Oi, tu berat tu. Pasal nak turun 45 kg satu tahun mungkin boleh. 1 tahun mungkin boleh. Ya, ada orang kalau betul-betul dengan strategi dia, dengan teknik yang betul, insya-Allah boleh. Ya. Ada kaedah dia. Kalau nak buat macam ni, nak capai macam ni, kaedah dia kena macam ni. Ya, dia mesti tally. Barulah kita panggil achievable. Ya. Achievable ni boleh capai. Kita kata aku tak ada kerja lagi tahun ni, tapi mulai tahun depan ni, bulan depan ni, aku nak start dapat gaji 80,000 sebulan. Start Januari ke, ataupun start Muharram ke, dapat 80,000 sebulan. Itu nama dia angan-angan. Pasal bukan benda yang boleh capai dalam masa drastik macam tu. Dia mestilah specific, measurable, achievable. Boleh capai, biar nampak logik. Ya. Yang ketiga, realistic. Ya. SMAR, realistic. Realistik ni maknanya jangan nampak macam tak logik langsung lah. Tak logik langsung. Aku tahun ni aku nak jadi putih. Kulit daripada warna hitam nak jadi putih tiba-tiba macam mana. Ataupun daripada rendah aku tahun ni nak jadi tinggi. Itu adalah benda-benda yang kadang-kadang kita boleh fikirkan benda tu, tapi benda yang tak logik, ya, kita tak boleh nak usahakan. Tak payah jadi azam lah. Azam ni benda yang kita boleh kontrol, dan biarlah realistik, ya, dengan suasana kita, keupayaan kita, ya. Dan yang terakhir, SMART, smart azam yang smart.
timely. Kita kena ada masa, ada time frame dia. Ya, kalau kata kita nak tambah pendapatan. Kalau kita nak tambah pendapatan, kita buat Januari aku nak buat overtime sikit, ya, buat overtime, kita pun dapat agak-agak anggaran dia overtime ni dapatlah tambah dalam 50 atau ke RM100 satu hari, contoh, ya. Dan bulan Jun dah cukup kumpul duit untuk buat modal nak buka gerai, contoh nak buka gerai supaya ada sumber pendapatan daripada perniagaan, ya. Dan itu maknanya ada perancangan yang jadual masa dia. Ini timely ataupun time frame. So kalau kita boleh jadikan azam kita tu ada syarat-syarat tadi, kita panggil syarat lah pasal nak bagi nampak dia itu adalah niat sebenarnya. Bila kita nak buat benda tu, kita dah tahu, kita dah cukup kemampuan, kita dah cukup syarat, dan maknanya kita boleh start. Dia bukannya just kita cakap dekat orang je kita nak jadi apa-apa. Itu bukan cita-cita pun sebenarnya. Cita-cita zaman sekolah kan. Cita-cita zaman sekolah tak tahu pun nak jadi ke tidak. Orang tanya nak jadi apa? Nak jadi polish. Kalau tak boleh jadi polish, jadi Perdana Menteri pun tak apa. Pasal tak faham pun, ya, apa dia punya cita-cita tu. Goal yang kita buat, yang kita reka, yang kita cipta dalam kehidupan kita ni, mestilah ada smart tadi. Ya? Dan insya-Allah bila kita boleh berada dalam situasi yang macam tu dengan azam kita yang kita mampu buat dan kita buat, lepas tu kita akan dapat 2 pahala ibadah. Satu niat, satu amalan. Dan niat, of course, azam kita, saya yakinlah azam kita mesti azam yang baik. Mudah-mudahan ya, kita tahun ni kita ubah sikit lah. Ya, ramai sangat orang duk cakap azam tak tercapai. Ya, tapi kalau kita buat azam yang betul, kita niat betul, kita pergi nak solat, ada wuduk, dah pakai siap tutup aurat, tahu kiblat arah mana, usalli fardhu zuhri 4 rakaatin, contoh kan, ya, kita sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat, terus sambung dengan tindakan solat, habis 5 ke 7 minit dah habis dah solat kita. Maknanya azam ni kena buat betul-betul lah, biar cukup syarat dan dengan kesungguhan kita. Sebab itu dalam niat kan, kalau perasan dia ada sahaja. Sengaja. Kalau bahasa lama sengaja. Itu yang maknanya kita bersungguh-sungguh. InsyaAllah, ya. Mudah-mudahan azam tahun baru kita kali ini azam yang smart, dan ujung tahun depan kita jumpa lagi dengan azam yang berikutnya, pasal azam tahun ni kita dah capai, insya-Allah. Jangan ke mana-mana, kita akan meneruskan perkongsian kita dalam segmen kedua nanti, iaitu isu viral sana sini. Ini juga menarik. Jumpa lagi. Wan, ya? Susah kan nak cari baju sekarang ni? Betul, sangat susah. Lepas tu bila dah ada baju, tak menarik pula. Dah ada baju yang menarik, saiz pula tak ada. Sangat-sangat masalah. So macam mana tu? Saya melanjutkan pelajaran di Harrow University, Scotland, dan mempunyai bidang pengalaman yang luas, bekerja bersama dengan international designer seperti Alexander McQueen, Harvey Nicole and Ellie Kishimoto. Saya mempunyai pengalaman 5 tahun dalam bidang fashion design. After that, saya macam terfikir, kan kita nak stay tu, buat macam tu dan kerja bawah orang kan. So Alhamdulillah, saya bertemu dengan partner saya Haziwan dan menubuhkan brand saya sendiri bersama partner saya Wan and Mary. Keunikan kami adalah kami lebih menampilkan potong-potongan yang menarik, uniqueness, functional. Selain itu juga kami bereksperimentasi terhadap setiap tekstur dalam pakaian kami. Banyak menunjukkan potong-potongan yang multifunction dan juga sesuai untuk anda di luar sana. Antara klien-klien kami seperti contoh, kami mempunyai klien-klien daripada kerabat-kerabat diraja, VIP, corporate dan juga
daripada kalangan selebriti seperti contoh Azana Nasir, Liza Hanim, Jihan Musa, Siti Nordiana, Ziana Zain. Fikri Ibrahim dan ramai lagi. Dengan menyertai kursus ini, kita akan dapat belajar banyak benda tentang fashion, Step by step membuat pakaian daripada potong kain sendiri, cari kain dan juga menjahit. Kita akan buat sampai anda dapat membuat pakaian yang lengkap dan menarik. Saya Hazirwan. Dan saya Mariam. Kami daripada Wan and Mary. Kami akan menawarkan cara membuat pakaian, desain, membuat pola dan jangan lupa layari planetmahir.com. Gedung Ilmu Online. Jumpa anda di sana. Jumpa lagi kita dalam segmen kedua, isu-isu viral. Ya, bila duduk scroll, kita tengok-tengok macam-macam berita-berita, isu-isu semasa ni kan. Ialah dalam masyarakat kita, cerita viral ni memang antara yang paling cepat sampai dan semua orang tahu. Sebab itu kita nak tengok jugalah dan biar kita faham, ya. Isu-isu yang berkisar dalam masyarakat, kalau kita sekadar memviralkan dia ataupun kita kata seronok-seronok nak heboh-hebohkan dia, itu tak memberi pengajaran, tak memberi ibrah kepada kita. Tapi dalam segmen kita, segmen isu-isu viral ni, kita nak tengok apa yang viral dalam masyarakat dan apa yang kita boleh ambil ibrah. Itu penting. Kita bukan nak cakap pasal siapa-siapa, bukan. Tapi ialah semua orang tahu, ya. Kalau saya cerita pasal Tok Pengulu kat kampung saya, takut ada orang tak tahu. Sebab tak ramai orang tahu, tak viral. Tapi yang ini cerita-cerita tentang viral. Contoh, ya. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan apa tu? Cerita penghinaan, isu penghinaan, menghina Nabi, ya, oleh segelintir penganut agama lain di India. Walaupun peristiwa ni berlaku di India, tapi kita sebagai orang Islam, sebagai masyarakat Islam, kita sentiasa peka dengan apa yang berlaku yang kadang-kadang menyentuh sensitiviti agama. Dan salah satunya bila di India mereka menghina Nabi. Kita nak ambil pengajaran, ya. Apa yang berlaku? Satu, bila kita tidak menghormati, kita tidak ada saling hormat menghormati antara penganut agama, kita walaupun kita mengaku Islam adalah agama yang sebenar-benarnya, ya, kita tak boleh nak buat perbandingan. Islam adalah agama yang satu-satunya agama yang diterima, ya. Tetapi dalam kita nak hidup bersama dalam masyarakat, kita nak hidup dalam dunia ni, sebenarnya kita tak bolehlah nak bermusuh dengan orang yang tidak beragama Islam, ya. Begitu juga dengan orang yang agama-agama lain, supaya menjaga sensitiviti antara agama. Contoh, ya, saya kalau pengalaman saya, kadang saya selalu kongsikan bagaimana indahnya hidup walaupun kita berbeza agama. Sebab itu yang diajar oleh Islam, ya. Dalam satu tim kami ada seorang Hindu, ya, dan kadang-kadang ada juga disertai oleh orang Kristian, ya. Tapi kami satu tim yang bergerak ke sana sini, bekerja bersama. Tapi bila ada waktu-waktu kita bergerak jauh, perjalanan jauh, kadang-kadang sahabat kita yang Hindu ni kan, dia peringatkan kita, ya, Ustaz, kita ni R&R jauh lagi Ustaz, baik solat kat sini. Cantik. Bila kita saling hormat menghormati, ya, kita berhenti banyak kali sebab nak solat. Jadi orang beragama Hindu faham itu cara ataupun ajaran yang dianuti oleh orang-orang Islam, ya. Jadi dia hormat, ya. Kadang-kadang tu dia cakap, Ustaz, tak nak solat jimat ke? Saya pula terkejut pasal kita selalu solat jamak. Tapi bila hidup bersama ni, itulah keindahan bila hidup hormat menghormati, ya. Dia ambil tahu, walaupun salah sebut tak apalah, dia ambil tahu cara kita. Dan
ajaran ataupun anutan agama kita. Kadang-kadang bila berhenti dekat R&R ataupun berhenti nak makan sama-sama, ya, saya takkan makan di tempat, di kedai yang menjual daging lembu. Sebab kita ada bersama dengan kita kawan-kawan kita yang beragama Hindu. Jadi saya bawa dia pergi makan kedai nasi ayam hujung. Tapi walaupun dia cakap, dia kata tak apa Ustaz, boleh je. You boleh makan, tak ada hal. Ya, cuma I je yang tak makan, dia cakap. Tapi sensitivity ni dia adalah common sense. Ya, kalau kita faham macam mana Islam tu diturunkan rahmatan lil alamin, ya, macam itulah sepatutnya kita tunjukkan pada kawan-kawan kita ataupun pada orang sekeliling kita. Ya, saya akan ajak dia pergi makan sana sebab saya tak nak makan daging lembu di hadapan dia. Ya, macam kalau ada orang, contoh, ya, orang bukan Islam makan babi depan kita, satu meja contoh. Memanglah kita daripada dia tak salah, ya, tapi bila dia makan, dia tak ajak kita pun, ya, dia tak suruh pun kita makan, tapi bila dia makan depan kita, ya, dia menimbulkan kesan pada kita juga, ya. Jadi faham-fahamlah, ya. Jadilah orang yang bijak dalam mempraktiskan agama secara indah, secara rahmah, ya, kepada seluruh alam. Islam agama berkasih sayang. Jadi yang tadi tu cerita viral menghina Nabi ni, katalah kalau kita bagi pihak kita orang Islam, ya, kita tak payah balas balik, kita tak payah hina balik dia. Kita tunjukkan yang Islam sebenarnya adalah agama yang sangat mesra, ya. Islam tak perlu buat, ya, pada orang agama lain macam tu. Dan kalau dia buat pun, ya, sebenarnya kita carilah cara ataupun jalan yang kita boleh sampaikan pada mereka betapa Islam bukannya marah pada dia, tapi sebenarnya apa yang dia buat tu salah. Kadang-kadang saya bercakap, ya, saya kata hina Rasulullah, hina Nabi Muhammad, ya. Tapi Nabi Muhammad ni sebenarnya bukan Nabi kami, ya. Nabi Muhammad ni Nabi semua manusia. Sebab bacalah dalam buku mana-mana pun, Nabi Muhammad ni adalah manusia yang paling superb, ya. Dalam Michael Hart, dia tulis satu buku The 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Nombor 1 Muhammad bin Abdullah. Dia tak ada tolok banding. Ya, ini orang-orang yang paling top, ya, dekat atas dunia. Dan bila ditanya kenapa dia memilih Nabi Muhammad, dia kata aku bukannya sengaja nak pilih Muhammad ni, tapi bila buat penilaian, buat kajian, buat penyelidikan, analisis, akhirnya dia kata aku tak ada choice. Nabi Muhammad, dia punya mata point score dia jauh sangat, ya, dengan nombor 2. Nombor 2 Isaac Newton, ya, nombor 3 Jesus. Dan diakui oleh Mahatma Gandhi, ya, diakui oleh Napoleon Bonaparte, diakui oleh tokoh-tokoh terkemuka dunia. Memang bila orang kenal Nabi Muhammad, ini adalah manusia yang paling bukan besya-besya. Sebab itu kadang-kadang saya bergurau, ya, dengan kawan-kawan yang bukan Islam. Saya kata kita tak payah hina siapa-siapa. Sebab Nabi Muhammad diturunkan untuk semua, bukan untuk orang Islam saja. Cuma kadang-kadang adalah sebahagian tu tak percaya, yang masih tak percaya ataupun masih tak faham. Mungkin sampai masa dia orang-orang ini juga yang akan dapat hidayah untuk menerima Rasulullah itu sebagai rasul. Ini cara kita nak hadapi sebenarnya. Pada satu ketika dulu ada isu orang di Eropah melukis gambar kartun Nabi, ya, secara menghina Nabi. Apa jadi di negara-negara Islam kita ni, ya, kita buat demonstrasi, kita buat replika gambar pelukis tu dan kita bakar-bakar, ya. Bila saya berjumpa dengan kawan-kawan aktivis di sebelah Eropah, ya, dia kata what happened in your country, ya. Saya pun macam saya nak jawab pasal saya pun tak setuju sebenarnya buat demonstrasi, sebab dia end up dia apa, ya, dia tak sampai pun dan orang tu lukis gambar lain pula lepas tu. Saya pun cakap, saya kata saya tak sure, I'm not sure, saya kata. Saya pun tak tahulah apa jadi selepas tu, sebab dia tanya what's next, ya. Lepas bakar-bakar, lepas jerit-jerit, lepas kumpul ramai-ramai, ya, what's next. Dia kata kami di Paris, apa yang kami buat bila kami ditekan, kami ditindas, Islam dihina macam-macam,
apa yang kita buat ialah kita ajar orang-orang Islam supaya jadi penyayang, jadi suka tolong orang, sebarkan praktis hidup Islam, jumpa orang senyum, mesra. Akhirnya lebih ramai orang masuk Islam sebab diorang kagum, ya. Orang Islam ni dia lain macam. Bila-bila walaupun kena marah, walaupun kena hina, walaupun kena tindas, tapi orang Islam bukan orang yang balas dendam. Orang Islam bukan orang yang jenis berkasar dengan orang, bukan menghina agama-agama lain. Kita ambil pengajaran, ya, untuk diri kita. Ya. Dan saya tertarik juga dengan satu ini saya share dalam Facebook saya, ya, pasal kadang-kadang ada jugalah waktu-waktu kita kena guna bahasa direct kot. Ya. Saya terbaca satu poster yang viral ni. Dia cerita penyondol. Saya ingat dulu zaman kecil-kecil, zaman-zaman budak-budak dengan dekat kampung dulu, penyondol ni yang oing-oing tu, kan? Itu yang sondol kebun. Rupanya bila baca cerita penyondol ni, ini menyondol orang, ya. Sondol kebahagiaan, kerukunan, ikatan rumah tangga orang. Main sondol je. Sebab kalau nak panggil dulu, kita panggil gangguan orang ketiga. Nampak macam tak salah lah. Nampak macam tak salah. Gangguan orang ketiga. Sekarang penyondol. Bila dengar nama penyondol tu, ramai juga yang terasa. Ya. Pasal memang salah. Kita mengganggu hubungan keluarga orang lain dengan cara yang main hentam, main langgar je ni, betul lah, nama dia penyondol lah tu, ya. Dan kita langgar je ikatan hubungan orang lain yang dah bahagia, yang dah gembira, dengan tujuan kita sendiri pun sebenarnya untuk mengganggu kerukunan ataupun kebahagiaan orang. Saya rasa memang lebih kurang sifat penyondol yang sondol kebun orang tu. Dia pergi sondol je pokok-pokok orang. Pasal dia memang dia nak cari benda yang dia nak je. Itu sifat penyondol. Walaupun kita tak naklah jadi satu masyarakat yang bercakap kasar, tapi kita nak ambil pengajaran. Bila cerita menyondol ni, jomlah kita betulkan diri kita. Sebenarnya sifat ataupun perangai menyondol tu yang kita perlu betulkan, ya. Tak payahlah nak kacau keluarga orang, tak payah nak berkeras. Kalaupun berlaku, ya, kita perlu cari jalan perdamaian sama-sama, perbincang, perbetulkan. Ada banyak sebenarnya penyelesaian dalam agama kita, insya-Allah, ya. Saya kadang-kadang jadi setuju jugalah bahasa-bahasa yang nak bagi straightforward, nak bagi orang faham. Kalau tidak, tak sampai. Dia biarlah sekali-sekala. Kalau kita gemuk, kan, kita cakap kita bukan gemuk, kita cuma berisi. Itu yang berisi sampai mati tu, ya. Sebab kita tak nak bercakap bahasa betul. Kalau gemuklah. Bila gemuk, kena kurus, ya. InsyaAllah. Jom kita betulkan kita, ya, kita ambil pengajaran. Janganlah sampai orang gelarkan kita macam-macam benda-benda yang kasar. Kita tak nak jadi macam tu. Tapi kita bercakap jujur dengan diri kita, betulkan mana-mana kekurangan dan kelemahan kita, insya-Allah, ya. Jangan ke mana-mana. Dalam segmen ketiga, kita akan bersama tokoh pada hari ini dengan isu-isu yang sangat dekat dengan diri kita dan sangat bermanfaat, insya-Allah. Anafora ialah perbandingan berkaitan dengan perumpamaan. Yang panjang Maharaja Levi right is basically to ease you in doing your summary. Okey, kalau rasa macam tak berapa faham, ulang lagi, ya. Okey, soalan nombor 2 yang popular. Abu Bakar, kamu kena ingat, dia diberi gelaran penyelamat umat Islam. Ingat yang itu. Percaya kepada Allah dan tak percaya diikat oleh ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Memang deria ni bilang 100 darjah Celsius di air yang mendidih. Jadi adalah sesuatu yang mempunyai gizi dan memenuhi ruang. Okey. oksigen dan karbon dioksida. Dua-dua sebutan ini kita akan samakan dia sebab dia berkongsi N yang sama.
Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone, and welcome to Mahir Tutor. Okey, kita kembali semula ke segmen yang ketiga. Macam biasalah dalam episod yang lepas, segmen ketiga ni kita bersama dengan tokoh-tokoh yang boleh berkongsi ilmu baru ataupun penambahbaikan peningkatan diri kita, kehidupan kita. Dan insya-Allah kali ni saya bersama dengan sahabat baik, sahabat akrab saya sejak sekolah dulu. Al-Fadil, sahibul fadilah, Al-Ustaz Khairul Anwar Basri, ataupun KAB. Tapi dulu kami duk panggil Mak Yo. Ni bukan penyerang Kelantan lah. Ini sebenarnya CEO kepada KAB Gold, dan saya rasa industri emas ataupun keusahawanan emas sekarang ni juga merupakan satu tarikan ataupun mendapat satu kesedaran baru dalam kalangan masyarakat kita. Sebenarnya bukan baru, tapi pasal lama tak ramai orang tak endah. Betul. Jadi benda ni satu benda yang sangat penting untuk kita faham lah sama-sama. Pasal emas adalah pada saya dia adalah satu core harta yang disebut dalam Quran pun. Harta itulah sebenarnya yang dia punya sumber asal dia kalau nilai apa-apa pun dikira mengikut pasaran emas ataupun nilai emas. Jadi Ustaz Yo bila bercakap dengan CEO ni, kita harap dapat banyak sebenarnya pengetahuan dan kesedaran. Emas ni biasanya kita kaitkan dengan perhiasan. Okey. Dan orang-orang kampung macam saya ni orang kampung. Kita duk ingat gelang emas. Jadi kalau banyak gelang emas tu kaya lah, Ustaz. Betul. Jadi apa sebenarnya perkaitan asas dia dulu emas dengan kehidupan kita sebagai manusia? Okey, pertama kali saya nak ucap terima kasih kerana sudi menjemput saya bercerita tentang satu topik yang saya rasa dia dekat dengan diri kita. Betul. Cuma tinggal lagi sama ada kita endah tak endah saja, ataupun kita tak sedar bahawa dia adalah sesuatu yang sangat bernilai, dan kita kalau tanya siapa-siapa pun, dia tahu ke tak tahu ke pasal emas. Satu benda yang wajib bila kalau kita kata, contoh saya kata, saya nak bagilah awak emas ni. Oh, ini emas betul Emas betul Emas betul Emas betul Ini berapa gram? Berat ni. 100 gram. 100 gram Tidak ada orang yang waras ataupun tidak waras yang akan menolak emas yang diberi. Jadi terima kasihlah dah Semua, bagi. terima kasih. Sama-sama. Itu satu. Maksudnya dekat. Tak pernah pegang, Ustaz. Ya, sila pegang. Nanti mungkin kita ada jodoh panjang, nanti saya akan bawa yang lebih besar. InsyaAllah. So emas sangat dekat dengan diri kita. Memang betul. Bila Prof sebut tadi, dalam Quran memang disebut emas. Sebutlah apa saja aset yang lain. Simpanlah apa saja yang kita kata, sekarang tengah naik harga, berharga, simpan kayu, simpan besi, simpan batu. Hanya simpan emas dan adik dia perak saja yang dikenakan zakat. Az-zahab wal fiddah. Yang lain tak kena zakat. So maksudnya dia something. Satu. Dua. Yang ketiga, emas ni sebenarnya mata wang. Asal dulu. Betul. Dulu mata wang. Sebelum kita perkenalkan sistem wang kertas, sebenarnya emas adalah duit yang sebenar. Nilai. Ya, kalau kita belajar sejarah mata wang, emas adalah wang sebenar sejak turun-temurun. Lepas tu diperkenalkan sistem wang kertas, yang mana wang kertas tu pada asalnya adalah mewakili sebanyak mana emas yang kita ada dalam bank. Nilai Dinisbahkan kepada pemilikan emas. Sehinggalah pada tahun 70-an diputuskan kaitan antara emas dengan wang kertas, sehingga wang kertas boleh dicetak semahu yang kita nak. Sekarang dah tak ada tu. Tak ada, dia tak ada berkaitan. Sebab tu harga sekarang ni bukan lagi bergantung kepada harga emas semasa. Okey, itu tiga. Yang keempat, emas ni barang limited. Barang limited. Kalau Allah Ta'ala takdirkan dalam muka bumi kita ni ada 100,000 tan contohnya emas, itulah emas yang ada. Itu sajalah emas yang ada. Bukan jenis logam beranak, Bukan, dia tak beranak. Dia bukan buatan manusia seperti wang kertas. Dia bukan
kalau Allah Ta'ala tentukan sebanyak itulah. So dia adalah sesuatu yang sangat menilai. Dan saya nak sebut satu benda yang sangat dekat dengan kita, tapi kita tak perasan, iaitu cuba tanya mak-mak kita, nenek-nenek kita, mereka mengumpul emas daripada sejak sekian lama kan. Dan bila mereka guna emas tu? Mereka guna untuk perhiasan, mereka guna ketika mereka terdesak, mereka guna ketika nak kahwinkan anak, kenduri kahwin dan sebagainya. Mak saya tak nak cerita berapa banyak dia ada emas tapi setiap mana anak yang nak kahwin, kenduri dia mesti berada duit emas dia. Dia sama ada dia pergi gadaikan dekat Rahnu ataupun dia jual je lah. Yang mana gelang-gelang tangan yang dia pernah beli 2,000, 3,000 pada satu ketika dulu, jual dapat 30,000 kan. So maksudnya emas ni dekat dengan kita. Cuma macam Prof cakap tadi, kita tak formalizekan education pasal emas ni, sehingga kita tak tahu langsung. Dan di KAB Gold saya nak bagi tahu sikit di KAB Gold memang antara kita punya motto pun, kalau tengok KAB Gold kat situ, knowledge, asset, bullion. First thing first is knowledge. So kita memang aktif mengadakan seminar-seminar emas percuma. Kalau di HQ kita di Gombak, setiap hari Rabu malam memang kita akan adakan kelas kita secara percuma, just untuk bagi penerangan tentang apa dia kelebihan-kelebihan menyimpan emas yang sepatutnya kena faham. Dan yang penting sebenarnya emas ni walaupun dia simbol kekayaan, kita tidak kaya dengan emas. Apa yang menyebabkan kita kaya? Kita kaya dengan ilmu yang ada pada kita tentang emas. Siapa yang ada duit, ada duit, tak ada ilmu, duit habis. Siapa ada duit, tak ada ilmu, duit habis. Betul Siapa tak ada duit, ada ilmu, akan ada duit. Duit akan datang. Akan ada. Siapa ada ilmu, ada duit, duit bertambah. Faham. Dan satu lagi sebelum kita pindah soalan seterusnya. Tapi soalan tadi Ustaz. Bila ada emas, tapi kita tak kaya dengan emas. Kita kaya dengan ilmu tentang emas. Saya nak cerita satu benda, contoh. Sebab saya tak ada emas ni. Satu lagi perumpamaan. Lepas tu saya dengar tadi Prof cerita saya pernah belilah sekeping 2, lepas tu tak boleh beli dengan. Itu maksudnya jangan cerita kat orang. Itu maksudnya kadang-kadang orang ni dia fikir, belilah. Kenapa beli? Sebab orang lain beli, so kita beli. Itu beli secara sentimen. Siapa yang beli emas dengan sentimen, mereka akan beli sekali. Itu sebab anak saudara jual, Ustaz. Bagi orang yang ada ilmu beli emas, mereka akan beli berkali-kali. Dan siapa ada duit, tak semesti ada emas. Banyak pepatah yang hari ni. Faham. Siapa ada duit, tak semesti ada emas. Tapi siapa ada emas, mesti ada duit. Sebab emas tu duit sebenarnya. Faham. Nampak siapa ada emas boleh tukar jadi duit. Siapa ada duit, tak semesti ada emas. Sebab dia tak ada ilmu kan pasal emas, dia tak beli emas. Tapi siapa ada emas, mesti ada duit. Sebagai contoh, saya nak cerita, saya sudah beberapa tahun bekerja sendiri. Tak ada gaji. Sejak saya berhenti kerja dari industri perbankan. Tak ada slip gaji. Tak ada slip gaji. Gaji ada. Okey, apa je lah Maksudnya, saya tak makan gaji. Saya berniaga biasa-biasa kan. Nak pergi bank, nak minta whatever, financing, whatever, tak dapat. Tak layak. Apa yang saya ada emas. Jadi, saya menerbitkan buku contoh. Daripada mana datang modal buat buku? Duit tak ada. So saya pergi Rahnu kat emas saya, dapat duit, saya buat buku gini-gini, jual, rolling, tebus balik emas. Itu maksud saya, siapa ada emas mesti ada duit. Dan ini yang paling buruk sekali. Yang ni kita kena cerita betul-betul. Kenapa ramai orang suka berhutang? Sebab mereka tak ada duit. Kenapa mereka tak ada duit? Sebab mereka tidak ada simpanan. Dan orang yang tak ada duit, tendensi untuk berhutang sangat tinggi. Dia simpan kad kredit, Ustaz. Simpan hutang juga. kan. So emas adalah penyelamat kepada penyakit boros, tak boleh menyimpan. Sebab apa? Sebab duit nalurinya berbelanja. Betul. Emas nalurinya mengumpul. Tak boleh nak guna buat beli-beli terus So maksudnya nanti kita akan tahu banyak rupanya fungsi emas yang beri kebaikan kepada hidup kita dan keuangan kita. Cantik. Itu baru intro. Baru intro. Menunjukkan emas ni sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan kalau kita sebut memang harta benda memang akhirnya dia berpusat kepada nilai-nilai emas lah. Betul. Kalau kedua pun perak lah kan. Emas. Kita bagi contoh di semua negara yang maju dan sedang membangun, cuba kita pergi cek dengan dia punya central bank. Bank pusat dia, kalau kita bank negara Malaysia lah. Kita tengok dia punya annual report. Nanti tuan-tuan boleh tengok, cek balik Dalam dia punya penyata kewangan, dia akan ada aset dan sebagainya, ada satu kolom namanya reserve.
simpanan perbendaharaan Pernah negara. tengok, pernah tengok. Mesti kena tengok. Pernah tengok? Mesti kena tengok. Orang yang mengajar ekonomi, mengajar apa, mesti kena tengok. Kena tahu. Bahagian reserve, dia ada macam-macam. Debt certificate lah, bond lah, whatever. Lepas tu ada di bawah, gold reserve. Oh, memang ada Yes, kalau sebuah negara, mereka ini meletakkan gold sebagai reserve mereka, kenapa kita individu tak ada gold sebagai reserve kita? Betul. Satu, soalan yang kita kena jawab. Yang kedua, Nampak kita tak maju tak? pemikiran kita belum bukan tak maju, belum maju. Belum. Okey, belum maju. Sebab Nak apa? kena perbetulkan tu. Yes. Maksudnya kena ada siri kedua. InsyaAllah. Okey. So, kita pergi lagi. Kenapa disimpan gold? Walhal bank pusat boleh mencetak duit semahu mereka. Okey, logik dia ialah wang semakin dicetak semakin rendah nilainya. Betul. Dan bagaimana mereka boleh mencetak wang itu berdasarkan kepada ada macam-macam lah, bond lah, debt lah dan sebagainya. Boleh cetak wang, bukan senang-senang nak cetak. Kalau kita senang-senang cetak, makin banyak wang makin rendah nilai dia kan. Jadi duit daun pisang Yes. Bila berlaku malapetaka keuangan, maka negara memerlukan cash yang banyak. Daripada mana mereka hendak dapatkan asas untuk dapat duit yang banyak? Ada dua cara. Yang pertama tambah lagi hutang. Betul. Faham. Yang kedua, cairkan Ya. reserve. Dan reserve yang paling mudah nak cair emas lah. Sebab dia split second tukar dia di mana-mana laku dan bila-bila masa. Ya, ataupun kita panggil wang antarabangsa. Okey. Bawa duit ringgit Malaysia ke luar negara, kena tukar dengan money changer kan. Bawa emas, yes, it is international currency. Rasanya orang yang tak faham pun dah mula faham. Pasal mudah je. Mudah. Sebab dia bukan ringgit, dia bukan dolar. Ya. Dia boleh bertukar jadi apa-apa pun. Yes. Okey. Semua soalan-soalan yang saya sendiri masih terbuku, Ustaz. Okey. Dia kalau lain-lain kalau tak sempat nanti kita sambung episod lain. Tapi yang ni, Ustaz. Okey. Ramai orang kata beli emas, ni termasuk yang penonton-penonton kita ni nak tahu juga ni. Beli emas nak jadi kaya. Tapi nak beli emas tu kena kaya dulu. Okey. Dan yang mana nak kena start dulu? Okey. Macam mana teknik tu? Dia kena ada. Saya bagi satu analogi. Okey. Pertama, kita kena sedar bahawa menyimpan emas ni sangat bagus. Itu kena faham dulu. Okey. Okey, satu. Yang kedua, benda yang bagus memang memerlukan effort, tenaga dan kadang-kadang wang ringgit. Dua. Faham? Kita ada benda yang bagus dapat dengan percuma. Prof dapat doktor dan sebagainya bukan percuma. Aku dapat no. Menangis lah kan. Biasanya something wrong lah kalau dapat mudah sangat. Ya, dua. Yang ketiga, benda baik ni mesti dipaksa terlebih dahulu. Okey. Kalau tak paksa tak jadi. Yang keempat, ini paling penting, saya letak nombor 4 tapi sebenarnya di nombor 1. It's about mindset. Alright. Mindset kalau kita nak mesti dapat. Kalau kita dah tahu dia baik, kita mesti kejar. Kalau kita nak mesti dapat apa yang kita kejar. Cuma cara sekarang ni kita tak tahu macam mana cara yang mudah. Betul. Teknik dia. Kenapa kita berpandangan bahawa ini antara benda yang saya tulis dalam buku saya lah. Beberapa salah faham manusia tentang emas, iaitu yang pertama dia rasa macam emas untuk orang kaya sahaja. Itu yang timbul soalan tadi. Macam mana nak beli emas kalau kita duit pun tak ada? Betul. Mesti jadi kaya dulu. No, sebenarnya kalau kita ambil emas ni sebagai aset kita, sebenarnya inilah aset yang paling mudah dibeli. Contoh. Nak beli tu, Ustaz? Okey, contoh. Kalau kita ambil 1 kilogram emas, ini kita ambil, ini baru 1/10 1 gram 1 kilo sekitar 270,000. Contoh harga hari ni Itu boleh dapatlah rumah kos rendah mungkin di Terengganu, contoh 2 tingkat kot. 270,000 Nak beli rumah, kita kena bayar down payment deposit 10% contoh. Betul. Nak ada 27,000. Lepas tu tak boleh beli sikit-sikit tau. Boleh tak saya nak beli rumah Prof, saya beli posh dulu, lepas tu saya beli bahagian tandah? Betul. No. Take it or leave it, betul tak? Nak, kalau you tak nak, ada orang yang nak. Emas, kalau kita target 100 gram macam ni, kita boleh beli sebenarnya segram, setengah gram. Maksudnya ada cara yang lebih mudah sekarang ni beli emas. Yes. Dan sebenarnya macam saya cakap tadi, sebenarnya dia bermula daripada paksa. Bila kita faham bahawa menyimpan itu penting, menyimpan dengan wang tunai selalu kita gagal, kita tukar pattern menyimpan emas, paksa. Kalau kita faham benda tu penting, baru kita boleh paksa. Ya. Kan? Masalah tak faham lagi kan. Pasal tak rasa penting. Ya. Itu nak kena betulkan mindset dulu. Tadi tu betul lah, Zat. Betul. Dan sebenarnya benda ni boleh beli. Sekarang ni makin mudah, Prof. Makin mudah. Ada yang jual fizikal kecil-kecil 1 gram macam ni. Contoh 1 gram kan. 1 gram kecil-kecil. Ada yang kadang-kadang sekarang ni kita tak perlu beli gram macam ni pun. Kita beli melalui akaun emas. Boleh? Macam boleh. di KAB Gold serendah suku gram. Hari ni tapi tak dapat lah fizikalnya tak dapat. Fizikalnya ada.
kita ada pilihan sama ada nak simpan terus dalam akaun ataupun kita keluarkan fizikalnya bila cukup masa. Sekarang sangat mudah. Itu kaedah itulah sebenarnya. Itu saya kata tadi, ilmu, bila ada ilmu rupanya tak susah simpan emas ni. Ini saya kena simpan saat ni. Persoalan macam mana tip kita nak mengumpul ataupun nak menjadi pemilik emas lah sebenarnya akan datang ni. Tapi bila beli yang kecil dia rasa macam alah, kecil sangat kan. Tak puas hati. Bila nak dapat yang besar tu. Ya. Itu ada juga orang pesan, dia kata beli emas ni pun kena hati-hati Ustaz. Saya nak ayat pendek je nasihat. Ya. Macam mana sebenarnya cara yang nak jadi orang bijak dalam beli. Okey, emas ni again lah saya kata satu ilmu lah. Cari ilmu. Sekarang ni banyak buku-buku tentang emas. Saya sendiri dah 2-3 biji buku saya tulis. Okey. Lain-lain sifu-sifu emas di negara ni, tuan-tuan boleh Google. Video-video tentang emas banyak sekarang. YouTube dan sebagainya. Tuan-tuan kena cari ilmu. Cari ilmu nanti, orang yang ada ilmu ni, dia akan sentiasa tersenyum bila beli emas. Harga emas naik dia senyum, harga turun 2 kali ganda dia senyum. Saya selalu dengar itu. Ya. Saya selalu dengar tu. Bagi orang yang tak ada ilmu, harga emas naik dia senyum kan. Harga emas turun dia mula merapu, dia kata alamak tak untung lah beli emas. Betul tak? Saya dua-dua tak Eddie. Harga emas turun rasa Allah aku tak ada duit juga nak beli. Bila harga emas naik memang tak merasalah. So dua-dua kecewa. Ya, sebab tu kita kata mula-mula kena dengan ilmu dulu. Okey, barulah bila kita dah ada ilmu asas tentang emas ni, yang kedua, ini paling berat sebenarnya dalam mana-mana kebaikan yang dibuat, permulaan tu. Nak start tu. Sebenarnya start je macam mata beli. Kalau dengan KAB Gold ni beli, insya-Allah lepas tu along the way bila kita dah ada emas lebih mudah kita faham. Itu je saya ceritanya. Jangan tunggu lama. Jadi untuk segmen kita kali ni sebenarnya ialah kita banyak lagi sebenarnya kita nak tahu ni. Dan bila tengok emas terus depan mata macam ni lagilah rasa macam kena beli lagilah kan. Cuma teknik-teknik tadi tu kita nak kena ikut supaya jadi cerdik sikit Ustaz. Betul. Dan kalau kita tengok emas, terutama kalau macam ni kita tengok memang rasa geram nak beli. Jadi dah tahu tentang kepentingan emas, kaitan emas dengan kita. Dan mungkin kalau ada yang nak mendapatkan KAB Gold ni, dia maknanya dia sama lah Ustaz, public gold yang kita selalu dengar tu kan, dia adalah produk-produk masing-masing. Okey, kat mana Ustaz? Okey, nak rujuk KAB Gold, tuan-tuan boleh pergi ke website kita www.kabgold.my. kabgold.my. Okay. Itu paling mudah lah. Dan tuan-tuan boleh follow kita punya media sosial. KAB Gold Dynamics Sdn Bhd. Lepas tu Instagram kita KAB Gold. Saya punya sendiri Khairul Anwar Basri, Ustaz Emas dan Dina. Itu semua page-page yang saya tulis tentang emas. Boleh cari nanti, boleh hubungi. Boleh follow. Sebab saya memang follow tetap dan memang banyaklah juga dapat info-info daripada situ. Boleh teruskan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kesedaran berkaitan emas. InsyaAllah benda yang penting dalam kehidupan kita dan kita berilah perhatian mengikut kepentingan dia. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. InsyaAllah kita janji kita akan bawa lagi Ustaz Khairul Anwar Basri, CEO KAB Gold pada masa-masa akan datang untuk bercakap tentang macam mana cara kita nak dapat emas yang mudah, dan kita lepas ni kita boleh terus menjadi pemilik emas lah, mudah-mudahan. Jangan ke mana-mana, kita ada segmen yang keempat nanti kita akan bersama dalam segmen Keluarga Tenang. Dah sampai masa dia, saya fikir kita share ilmu ini dengan semua masyarakat. Tahun ini saya akan berumur 70 tahun. Umur meningkat, kesihatan melemahkan. Alhamdulillah, sehingga sekarang saya sihat walafiat. Tak payah makan ubat apa-apa. Saya namakan terapi ini bertemu. Berterapi mudah.
boleh buat di mana saja, pada bila-bila masa, untuk diri sendiri, untuk keluarga. Boleh buat semasa tengok TV, semasa dalam kereta, semasa tengah kerja, semasa tengah di restoran. Amat senang. Dalam kursus saya akan mengajar terapi tangan, terapi telinga, terapi kepala dan terapi muka. Terapi ini untuk kesihatan dan kecantikan. Jadi terapi kita ini menyeronokkan dan senang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh belajar dengan senang. Tengok video, tuan-tuan dan puan-puan terus boleh buat. Bye-bye. Jumpa saya di planetmahir.com, Gedung Ilmu Online. Dari celik mata bangun tidur sehinggalah kita melelapkan mata untuk tidur semula, ramai di antara kita ternyata sangat bergantung ataupun ketagihan telefon pintar, gadget dan peranti. Selain daripada berkongsi foto-foto lucu, penampakan hantu, kemalangan ngeri di lebuh raya dan membawang menerusi grup dan page Facebook dan IG, kita sebenarnya boleh serta dapat mengembangkan portfolio bisnes dan servis profesional kita di media sosial. Ramai yang pakar berdebat dan berwacana di sidang-sidang mamak dan chat room atau grup. Ramai yang tahu dalam perkara tersebut ialah pakar dan handal dalam memberikan pendapat dan juga idea-idea bernas. Namun keberanian, keyakinan itu semua tidak akan mendatangkan apa-apa makna sekiranya kita tidak bijak berkongsinya dengan berhemat, seperti apa yang bakal anda pelajari dalam kursus online ini. Berpengalaman lebih 15 tahun sebagai seorang wartawan, penulis skrip, editor buku dan majalah, blogger, copywriter dan kini sebagai seorang pembangun konten sepenuh masa, buat pertama kalinya secara eksklusif menerusi saluran Planet Mahir ini, kesemua pengalaman saya akan dikongsikan bersama anda. Saya Faizal Mokhtar, tutor dan pembimbing anda untuk asas penulisan dan pemasaran di social media. Jadi apa tunggu lagi? Jangan lupa like dan daftar di planetmahir.com untuk kita sama-sama mentransformasikan diri kita untuk menjadi pakar di media sosial. Planet Mahir, Gedung Ilmu Online. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam segmen terakhir kita. Biasalah ini segmen keluarga tenang, sepatutnya kita kena tenang. Kita semua cita-cita kita dan memang kita nak bina keluarga. Semua orang nak nama dia keluarga sakinah. Tapi segmen kita keluarga tenang. Sakinah lah tu. Tenang tu sakinah lah. Jadi macam mana kita nak membina keluarga yang tenang? Kadang-kadang tenang, kadang-kadang senang, tapi kalau tak tenang, kita belum menang. Yang kita nak ialah ketenangan. Biarlah ada orang tak senang, tapi kalau tenang itu lebih baik. Kalau boleh kita nak semua sekali. Kita nak semua yang baik-baik lah. Senang, tenang, dan kita nak menang juga kan. Untuk segmen kali ini, kita ambil dua soalan macam biasa daripada pendengar kita, follower kita. Satu, anak-anak saya tidak berapa suka bercakap dengan ibu bapa, dengan mak ayah, dan mereka lebih banyak berkongsi masalah dengan kawan-kawan. Macam mana kita nak ambil tindakan? Ini saya rasa ramai juga ni cerita yang biasa, masalah biasa. Anak-anak kadang-kadang dia pergi sekolah, dia lebih rapat dengan kawan-kawan kat sekolah. Ada yang rapat dengan kawan-kawan, ada yang rapat dengan cikgu, ada yang bila mereka lebih banyak masa dengan kawan-kawan di luar, di sekolah, dan di rumah pula, mak dengan ayah pun kadang-kadang sibuk dengan kerja, balik pula penat, tak melayan, apatah lagi lah kalau jenis mak dengan ayah yang marah-marah. Akhirnya anak-anak kita ni dia tak dapat rasa hubungan dia dengan mak dengan ayah. Macam mana kita nak share masalah kita kalau kita sendiri pun
tak confident, ya. Kalau cakap kat mak dengan ayah pun, bukannya dia buat apa, minggu lepas dah cakap dah, dia buat dirt je, contoh, ya. Akhirnya anak-anak kita dekat sekolah ada orang ambil berat dia. Kalau yang ambil berat tu orang baik, okey. Tapi kalau yang ambil berat tu yang bawa dia ke tempat yang salah, dia akan ikut. Pasal dia tak ada choice. Balik rumah sebenarnya dia mengharapkan mak dengan ayah bantu dia. Tapi sebab mak dengan ayah tak perasan, ya. Ini penting sebenarnya, ilmu parenting ni. Mak dengan ayah dia jangan tahu nak beranak saja, jangan. Sebab lepas beranak tu nak kena besarkan anak-anak, nak kena didik anak-anak tu. Ya, dia kalau beranak lepas tu dukung anak merata-rata saja, itu monyet. Tapi bila kita jadi manusia ni, kita nak didik, tugas kita mendidik anak-anak kita dengan ilmu agama, ilmu kemahiran hidup, dan yang paling penting sebenarnya kita nak membina hubungan. Ya. Hubungan itulah yang membentuk, yang orang kata anak-anak mengikut acuan ibu bapa. Kalau anak-anak ni dia tak rapat dengan mak ayah, dia tak ikut acuan ibu bapa sebab dia ada acuan lain. Ya. Ada orang dia kata, anak-anak saya tak mengikut pun apa yang saya ajak. Memang dia tak ikut. Sebab dia sendiri pun jumpa kita, dia tak ada engagement, kasih sayang. Ya. Yang dia dapat daripada kita, jumpa kena marah, jumpa kena tegur. Ya. Ada seorang ahli psikologi, dia kata dalam mendidik anak-anak, kita guna kaedah ni, more connection, less correction. Jangan banyak sangat duk tegur, muak dia. Tapi kita bina hubungan. Ini yang dibuat oleh Rasulullah dalam konsep kita panggil dakwah bil hal. Ya. Rasulullah dia bukan tegur, cakap saja. Tapi Rasulullah bina hubungan. Rasulullah bina kepercayaan. Rasulullah tunjukkan contoh yang menyebabkan sahabat-sahabat keliling, orang-orang sekeliling Rasulullah, wow dengan Rasulullah. Ya. Kalau anak-anak kita sendiri, dia respect dekat kita, dia rasa mak dengan ayah dia wow, ya. Dia rasa dekat, rapat dengan dia. Saya rasa bukan setakat kita bercakap dia dengar, ya. Sebelum kita bercakap dia tanya. Ini anak-anak yang baik, yang rapat dengan kita, dia akan tanya mak ayah dia pasal apa? Pasal dia nak dengar cadangan mak ayah. Dia nak jadi macam mak ayah dia sebab dia respect, ya. Dan ada ramai juga mak ayah yang jumpa dengan saya, dia kata anak-anak dia kurang cakap kat rumah sebab kita tidak bercakap apa yang mereka perlu, ya. Kadang-kadang saya pernah jumpa ada seorang budak, dia memang jenis pendiam, ya, dekat rumah dia satu-satunya anak lelaki, yang lain perempuan, ya. Dan ayah dia tak ada. Dia ada mak dia adalah ibu tunggal. Jadi bila mak dia bagi tahu anak dia ni tak suka sangat bercakap kat rumah, dia banyak diam, ya. Bila saya jumpa tu dalam satu kursus, sajalah saya tengok dia pakai baju Arsenal. Kita pun duduk sebelah, duduk sembang. Minat Arsenal ke? Ya. Dia kata, uncle minat juga ke? Ya. Saya kata, Arsenal ni bagus, ya. Dia punya player dia, memang power lah. Dia punya skill, kita pun bersembang, walaupun kita tetap Manchester United, ya, tapi kena get engaged, ya. Bila bercakap tu banyak pula dia bercakap, ya. Dan kita sambung cerita Liverpool sikit, kita cakap rupanya dia minat bola. Jadi bila mak dengan ayah, mak kat rumah dengan kakak-kakak, adik-adik bercakap benda lain, dan tak masuk cerita yang sama dengan dia, payahlah kita nak bercakap. Walaupun kita nak cakap benda lain, tapi kita kena ada engagement, kita kena bina hubungan tadi tu. Bila dia tahu kita pun respect dekat dia, kita pun hargai apa yang minat dia, insya-Allah, ya, insya-Allah. Sebab itu mak dengan ayah dengan anak lelaki kena cakap dengan cara yang sesuai dengan anak lelaki. Anak lelaki jangan tunjuk lembek-lembek sangat. Kadang-kadang anak lelaki dia geli. Lama-lama dia tak nak cakap dengan kita. Dia pergi cari gangster. Pasal anak lelaki ni dia mak kilau. Dia pahlawan. Kita kena besarkan dia, kena didik dia, kena hormat sifat fitrah kepahlawanan dia. Anak lelaki kita bagi kepercayaan. Anak perempuan kita bagi perlindungan. Ya, anak perempuan ni kalau kita duduk belai dia, kita duduk care dia, insya-Allah dia akan lebih rapat dengan kita. Perbezaan, ya. Kalau mak dengan ayah pandai mendidik, pandai membina connection tadi, saya yakin kes anak-anak yang tak nak bercakap dengan mak ayah, yang lebih rapat dengan orang lain, ya, yang dia rasa orang lain lebih memahami dia, akan insya-Allah akan dapat diatasi. Mak dengan ayah perlulah jadi orang yang paling faham tentang anak-anak dia. So,
kena belajar tentang ilmu psikologi anak-anak, kena tengok, kena perhati. Kadang-kadang anak kita balik sekolah dia menulis tekan huruf sampai 3 line masih berbekas. Mak dengan ayah buat tak tahu, sibuk kerja. Akhirnya dia rasa mak dengan ayah tak ada pun tak apa. Yang rapat dengan dia cikgu kaunseling. Yang rapat dengan dia mungkin pelajar-pelajar kelas belah dia. Yang akhirnya dia hilang respect dekat mak dengan ayah. Okey, itu soalan pertama. Saya takut kita tak sempat nak menjawab. Persoalan kedua ni soalan kedua ni ada kaitan lebih kurang. Macam mana saya nak didik anak-anak supaya bangun subuh. Bangun sendiri. Memang ramai mak dengan ayah mengharapkan anak-anak ni jangan jadi malas, bangun lambat, bangun lewat, bangun tengah hari. Tapi soalan sebenarnya, mak ayah bangun tak? Kalau mak ayah tak berapa bangun subuh, rumah kita tak ada budaya bangun subuh, memang anak-anak tak bangun subuh. Macam mana nak suruh anak bangun subuh? Bangun dulu. Macam mana nak suruh anak-anak bangun sebelum subuh? Mak dengan ayah budayakan dekat rumah pukul 4.30, pukul 5 rumah dah terang, rumah dah cerah, dah terang. Semua kegiatan aktiviti kat rumah dah bermula. Mak dengan ayah bangun, mandi, duk sibuk bersiap solat tahajud. Jadi lama-lama ini bukan 2-3 hari punya khusus. Nak didik anak-anak ni buat macam tu secara istiqamah sampai setahun, 2 tahun, 365 hari, 700 hari lebih dah. Anak-anak ni dia terbiasa. Dia tak bangun lagi. Mungkin dia tak bangun lagi. Pasal dia sendiri pun tak larat. Dia pun macam tak tahu penting. Kenapa penting sangat bangun subuh, bangun awal. Tapi rumah dia memang macam tu. Dan dia duduk dalam rumah tu. Akhirnya, lama-lama dia jadi terbiasa sendiri. Macam mana anak-anak kita, bila dia dengar mak dengan ayah cakap tengking-tengking satu sama lain, lama-lama dia terbiasa. Saya pernah jumpa ada seorang budak, dia cakap kuat, dia cakap suara tinggi, pitch tinggi, bahasa pun bahasa agak kasar lah juga. Saya kata kenapa cakap macam ni? Ada tak orang ajar supaya cakap sopan, cakap lembut? Apa salah saya? Dia kata. Saya kata kita kenalah belajar cakap sopan. Kita itu tak dah lepas boleh berbaik dengan dia lah. Cakap baik-baik. Dia pun dengar, dia kata kenapa tak sopan ke saya cakap, Ustaz? Memang mak saya ajar cakap sopan, ayah saya ajar cakap supaya cakap baik, cakap lemah lembut. Tapi macam inilah mak ayah saya cakap macam inilah kat rumah. Sebenarnya dia pun confused. Mak dengan ayah ajar cakap lembut, tapi yang dia dengar tiap-tiap hari macam tu. Akhirnya dia salah faham. Lembut tu lembut macam mana? Macam kita juga, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya kan, kalau kita terbiasa menipu orang, lama-lama kita tak rasa dah menipu. Itu bahaya. Budaya tu, budaya. Jadi, nak didik anak bangun subuh, start bangun subuh. Budayakan rumah kita, subuh dah terang. Subuh dah cerah. InsyaAllah lama-lama anak-anak kita ni dia suka ke tak suka, subuh dia terbangun sendiri. Macamlah ada seorang saya jumpa kawan saya, dia setiap kali waktu solat, masuk je waktu solat, dia akan terjaga. Tidur pun dia terjaga. Kalau dia tengah mesyuarat pun dia, dah masuk Zuhur lah. Dia tak tengok jam, tapi dia sedar sendiri sebab dia dibiasakan daripada kecil solat bila masuk waktu, solat awal waktu. Macam mana kita nak didik, nak bina tabiat, dia mestilah secara istiqamah. Macam yang kita cakap tadi dalam segmen 3 tadi ada saya sebut terpaksa, lepas tu rasa terseksa, lama-lama terbiasa. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita menjawablah soalan, 2 persoalan yang kalau tercapai, anak-anak kita rapat dengan kita, bercakap dengan kita, dia berkongsi masalah dengan kita, anak-anak kita bangun subuh, anak-anak kita jadi solat. Ini adalah ciri-ciri keluarga yang tenang, yang semua mak ayah nak. InsyaAllah kita doakan dan kita praktiskan sama-sama. Terima kasih kepada yang bertanya dan kita ambillah manfaat untuk kita semua. Wallahu alam. Alhamdulillah, kita dah bersama dalam Mahir Syahadah untuk episod kali ini, dan jangan lupa untuk kita terus berkongsi, kita terus bersama perkongsian-perkongsian yang lebih menarik pada minggu-minggu akan datang. InsyaAllah. Jumpa lagi pada episod yang akan datang.